Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Perkembangan terkini di Mahkamah Kota Baru Kelantan, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila perkara ini menggemparkan negara kita, ya, ustaz meliwat pelajar tahfiz dan sebagainya. Hari ini ya 5 pertuduhan liwat dikenakan kepada ustaz ini. Namun beliau mengaku tidak bersalah dan mahu untuk dibicarakan. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita ikuti apakah 5 pertuduhan itu dan kenyataan ustaz ini mengaku tidak bersalah di mahkamah sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat kenyataan media seperti tadi, Ustaz Muzaidi, akhirnya kita tahu siapakah individu itu. Gambarnya kita dapat keluarkan. Jadi Ustaz Muzaidi didakwa noda ini bahasa bagus lah ya. Bahasa kerasnya adalah liwat. Noda 3 pelajar lelaki tahfiz. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Dikatakan seorang pengasas sebuah rumah anak yatim dan mahad tahfiz didakwa di Mahkamah Seksyen hari ini atas 5 pertuduhan meliwat 3 pelajar lelakinya di pusat pengajian Bacok dan juga Macang dekat sini sejak 3 tahun yang lalu. Tertuduh Muzaidi Muhammad berumur 30 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Nik Habri Muhammad. Mengikut pertuduhan pertama hingga kelima, tertuduh yang juga mudi di kedua-dua pusat pengajian itu didakwa meliwat 3 kanak-kanak dan remaja berusia 12 hingga 15 tahun. Perbuatan itu dilakukan di bilik mudi di sebuah rumah anak yatim di Bacok dan di bilik tidur di sebuah mahfad tahfiz di Macang kira-kira jam 10 pagi hingga jam 10 malam bermula April 2021 hingga April tahun ini. Daripada 5 pertuduhan tersebut, 4 pertuduhan melibatkan 2 orang mangsa yang sama. Muzaidi didakwa mengikut Seksyen 14 dalam kurungan D Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan hukuman sebat jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Faiz Fitri Muhammad dan Siti Ida Bayu Suban, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Azrul Hazimi Muhammad. Terdahulu Ahmad Faiz Fitri tidak menawarkan jaminan kerana terdapat kebarangkalian tertuduh akan mengganggu saksi-saksi perdakwaan. Muhammad Azrul Hazimi dalam rayuan memohon ikat jamin paling rendah diberikan, memandangkan tertuduh merupakan penanggung tunggal keluarga selain mempunyai isteri dan anak yang masih kecil. Sudah ada isteri sahabat semua, ya ada anak lagi, kenapa masih menjadikan kanak-kanak tahfiz ini menjadi mangsa? Serahkan nafsu gila dia ni ya. Apa sudah berlaku dengan ustaz-ustaz di negeri Kelantan ini sahabat-sahabat semua. Jadi jaminan tersebut disertai dengan syarat tambahan, yaitu tertuduh tidak dibenarkan mengganggu saksi pendakwaan dan perlu melapor diri di Balai Polis berdekatan setiap bulan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 29 Mei depan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Tertuduh membayar ikat jamin yang ditetapkan mahkamah. Dan Kosmo sebelum ini melaporkan perbuatan jijik seorang ustaz dipercayai meliwat 3 pelajar lelaki sejak 2 tahun lalu terbongkar selepas dia ditahan polis baru-baru ini. Suspek yang merupakan tenaga pengajar di sebuah pusat tahfiz di Macang dicekup pada 16 April yang lalu. Jadi akhirnya sahabat semua, individu ini telah pun ditahan dan sebentar tadi didakwa ya atas 5 pertuduhan kerana menodai atau meliwat kanak-kanak di bawah umur, pelajar-pelajar sekolah tahfiz ini. Jadi satu perkara yang amat mengejutkan kita. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Adakah tindakan pihak berkuasa untuk mendakwa, menangkap individu ini adalah satu tindakan yang tepat? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya mengakhiri sahabat semua, satu lagi berita yang agak mengejutkan kita. Ya, apabila dikatakan seorang warga emas didakwa kerana salah guna wang koperasi sebanyak RM422,440. Wow, ini kalilah apa sudah jadilah. Jadi seorang warga emas mengaku tidak bersalah, juga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di Seremban hari ini atas pertuduhan
menyalahgunakan wang milik koperasi yang dipengerusikannya berjumlah Rp422,440. Pengakuan Zainal Ishak 73 tahun yang merupakan pengerusi koperasi Felda Palong 4 Negeri 9 berhak direkodkan di hadapan Hakim Mior Sulaiman Ahmad Tarmizi. Mengikut pertuduhan, Zainal didakwa secara tidak jujur menyalahgunakan wang daripada akaun bank milik koperasi itu untuk penggunaan dirinya antara Ogos tahun 2020 hingga November 2021 di sebuah bank di Jalan Tamping Gemas. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Muhammad Asrif Muhammad Firdaus Muhammad Ali mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebat serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Pada persidangan itu, Peguam Syahidan Muslimah Roslan merayu jaminan Rp40.000 dengan seorang penjamin yang ditawarkan pendakwaan dikurangkan kerana anak guamnya menanggung isteri dan 4 cucu yang kematian ayah serta menghidap penyakit darah tinggi. Sebelum membuat perkara-perkara seperti ini, tidak pun ingat ya banyak tanggungan, ada anak-anak cucu dan sebagainya. Waduh. Mahkamah membenarkan jaminan sebanyak Rp20.000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan tertuduh perlu melapor diri di pejabat SPRM setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai selain menetapkan sebutan semula kes pada 30 Mei ini. Itu dah, waduh. Hancurlah kalau begini sahabat semua. Satu berita tadi berkaitan dengan Ustaz sekolah tahfiz, ya. Sepatutnya tanggungjawab menjaga pelajar-pelajar berkaitan, mengajar dan sebagainya. Tapi lain pula yang jadinya apabila pelajar-pelajar ini dijadikan pemuas nafsu mereka, ya, tanpa rasa belas kasihan. Mereka melakukan perbuatan jijik itu dengan, bagi saya, dengan rasa tidak bertanggung jawab. Jadi kita harap tindakan tegas, ya, apabila dikenakan hukuman nanti atau didapati bersalah, ya, agar hukuman dikenakan sekeras-kerasnya kepada individu yang amat memalukan sebegini rupa. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.